Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam dan selamat kembali bersama dengan saya, Client Account Executive Aman di Mentorship Spire yang akan membina usahawan di luar sana untuk capai 1 juta yang pertama dalam masa 6 bulan ke setahun tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, pada malam ini, saya sebenarnya sangat berbesar hati untuk menemu bual seorang usahawan jutawan yang sangat berjaya sekarang dengan hanya menjual nasi dagang tuan-tuan dan puan-puan. Dengan hanya menjual nasi dagang ini, orang kata usahawan jutawan ini dapat mengembangkan bisnes beliau dan sekarang bergelar jutawan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya tidak mahu membuang masa, saya ingin menjemput Puan Saidatul Jamilah. Silakan. Hai, Assalamualaikum Puan. Apa Hai, khabar? selamat. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Khabar baik, Tuan Amar. So, saya tengok ni Puan ada dekat dalam kereta. Puan ada dekat mana ni? Masya Allah, sorry saya tengah bercuti sekarang. Saya baru saja sambut anniversary saya yang ke-8 tahun. Alhamdulillah. Tahniah Alhamdulillah, Puan. syukur. Okey Puan. So kita sebenarnya dalam platform Mega Live ni kita nak show result. Kita nak tahu apa orang kata perkembangan usahawan-usahawan ataupun jutawan-jutawan yang telah dibina oleh Datuk Wira Dr. Azizan sendiri. Kita nak tahu progres Puan. Jadi Puan, saya dah kenal Puan. Apa kata Puan perkenalkan diri Puan dan beritahu kepada penonton kita apa yang Puan usahakan. Silakan Puan. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Tuan Saidatul Jamilah binti Tuan Zainuddin. Saya adalah owner kepada nasi dagang atas tol NDAT Sendang Berhad yang mana kami menjalankan perniagaan di Negeri Terengganu. Kalau sesiapa yang datang Terengganu wajib datang kedai kita orang sebelum pulang ke tempat asal masing-masing. Terbaik. Nasi dagang betul-betul? Ya, betul. Nasi dagang atas tol. So, Puan, boleh tak kita nak tahu dah berapa lama dah sebenarnya Puan berada dalam Circle Titan? Oh, saya sebenarnya baru lagi. Saya masuk Circle Titan ni masa PKP hari tu. Tapi saya memang ilmu totalnya, saya memang tiru rishwet betul-betul. Bermulanya saya berniaga pada satu kedai. Sekarang kita orang dah ada 4 kedai. Yang tu saya tiru betul-betul rishwet daripada diam orang cakap. So, saya memang follow rapat-rapat apa yang Doc share, apa yang Titan share. So, saya tak ada pergi ke mana-mana. Just follow video free sahaja setiap pagi. Itu sahaja. Terbaik. So, maknanya Puan sangat-sangat orang kata yakin dengan proses ataupun sangat-sangat yakin dengan bimbingan yang Rishok beri. Betul-betul Puan? Especially daripada Datuk Wira sendiri. Sangat yakin, sangat. Kalau saya tak join Titan, saya dah boleh buka 4 kedai. Kalau saya join Titan, insya-Allah saya boleh pergi jauh lagi. Itulah harapan saya. Betul-betul. Dan saya yakin sebenarnya Puan boleh pergi jauh lagi sebenarnya. Betul tak Puan? InsyaAllah, amin. Alright Puan, orang kata setelah berada dalam circle Richwork sendiri dan kita dah lihat sebenarnya bagaimana Puan berjaya sekarang, tapi boleh tak Puan cerita sikit sebelum ini siapakah Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pada asalnya saya sebelum saya adalah penjual nasi dagang, saya adalah seorang anak orang susah. Saya ni macam mana? Masa belajar pun saya nak sama belajar tu pun macam tak ada duit. Mak saya hanya jual goreng pisang. Hanya niaga kecil-kecilan. Just dia simpan duit untuk saya. RM10, RM15 sehari untuk sambung belajar. Saya sebenarnya daripada kesakitan dan kesusahan tu, saya cita-cita untuk menjadi accountant. Sebab saya tengok orang dekat bank kan best pegang duit banyak-banyak. So, saya bercita-cita saya nak jadi accountant. Saya cakap, saya habis SPM, saya dapat sambung diploma account. Saya sambung diploma account dekat UiTM Dungun. Daripada situ, mak saya kumpul duit 10 hingga RM20 sehari untuk tanggung saya belajar. Sebab kita orang memang susah, tak ada kenderaan. So, pada asalnya, saya terpaksa kahwin awal sebabnya tunang saya yang tanggung saya belajar banyak. Sebabnya saya memang tak ada duit. Kita orang memang keluarga tak ada duit.
Uh, so kita just decide nak kahwin awal cepat, nak kahwin cepat sebabnya segala perbelanjaan saya dekat you ditanggung oleh dia. Kenderaan ke apa dia yang support. So masa belajar tu saya macam kesianlah mak saya sebab terpaksa kumpul duit 10 hingga 20 ringgit sehari untuk tanggung saya belajar. Mak saya. Okay, bermula daripada tu saya macam habis diploma. Masa habis diploma tu saya dah kahwin. Sebabnya kita orang macam rasa terhutang budi lah kan. Okay, habis diploma saya dapat sambung belajar degree untuk account. Lepas tu saya nampak macam bisnes mak saya ni macam ramai kawan-kawan dia cakap, alah berniaga dekat kampung atas tu ni memang tak akan maju, dia cakap. Apalah sangat dapat ni, dia cakap macam tu. Setakat berniaga nasi dagang je. Lepas tu saya macam kita orang muda, so kita nak marah lah kan. Rasa terbakar sebenarnya. Rasa terbakar. So saya cakap okay tak apalah. Saya tak payah sambung belajar. Kalau saya sambung belajar, saya akan susahkan orang lagi. Saya decide saya nak bantu mak saya buat nasi dagang ni betul-betul. Gunakan apa ilmu yang saya ada. Okay. Lepas tu saya pun mulalah berniaga. Bermula daripada tu lah. Saya rasa terbakar bila orang cakap nak pergi mana je berniaga kat sini tak akan maju. Macam tu lah lebih kurang. I see. Okay, sebenarnya kalau saya boleh concludekan, inspirasi Puan untuk berniaga inilah sepenuhnya daripada mak Puan, betul? Ya betul. Sepenuhnya daripada mak saya. Dan saya sangat amazed sebenarnya dengan orang-orang ataupun orang yang berjaya ni Puan, bila dia menjadikan sumber inspirasi itu adalah daripada ibu bapa mereka sendiri. Sebab kita yang membesar dengan mereka dan mereka yang membesarkan kita. Jadi sepenuhnya inspirasi yang kita dapat itu, saya rasa itu adalah satu push factor yang sangat kuat untuk kita ubah hidup kita. Kita dah lihat dah kesusahan tu sebenarnya dan kita akan push diri kita untuk ubah, nak bahagiakan mereka. Ya, jadi betul. Puan, apakah orang kata hadiah terbesar yang telah Puan dapat salurkan atau berikan kepada ibu Puan? Saya sekarang nak siap ada rumah saya sebab dulu kita tak ada rumah. Kita just ada rumah PPRT je. Okay, sekarang mungkin dapat hujung bulan ni lah saya akan dapat kunci. Saya dah buat rumah dekat mak saya 6 bilik. Maksudnya sebab dulu kita duduk rumah PPRT, kita just kongsi je bilik tu. So sekarang kita dah siapkan rumah dan saya dapat beli rumah kedai atas nama nasi dagang atas tu. Terbaik. Hebat perkembangan Puan. So kalau boleh share dengan kami di sini, berapa dah sales Puan? Setakat hari ni berapa ya? 4 point something lah. 4 juta. Ya, betul. Terbaik. So Puan, dalam orang kata Circle Titan sendiri ataupun dalam Puan menerima ilmu bersama dengan Datuk Wira di dalam Richwork, apakah sebenarnya yang membuatkan Puan ingin stay lagi dalam kita punya Circle Richwork ni Puan? First saya rasa macam dalam Circle Richwork ni dia macam aura dia sangat hebat yang kita tak dapat kat luar. Sebab sebelumnya saya sebelum masuk Richwork, sebelum masuk title lah, saya sangat macam negatif kepada orang. So, ada skeptical mind tu? Ya, ada. Sangat besar skeptical mind saya tu kepada orang. So bila saya masuk Richwork, saya punya mind dah totally change. Maksudnya tak ada langsung pandang orang, semua orang baik-baik. Energi saya pun tak sempat drop. Semua macam kita berniaga ada pasal surut kan. Macam PKP hari tu kita kan banyak bergantung kepada pelancong. So pelancong kurang masuk, tak boleh masuk Terengganu masa MCO ni kan, tak bagi rentas negeri. So perniagaan kita terjejas. Kalau saya bukan berada dalam Richwork, saya bukan berada dalam Tritanium, saya pasti saya akan menangis je hari-hari. Saya akan macam
pening je, selalu makan Panadol. Tapi sekarang bila berada dalam circle ni, saya rasa macam walaupun saya lost hari tu, last month, tapi saya rasa macam tak apa, benda ni biasa je. Sebab dok dah masukkan banyak benda yang kita dah tahu kita akan buat apa next. So kita tak perlu risau untuk benda yang seketika ni. Tapi Betul. Dan saya percaya juga sebenarnya dalam masa pandemik ni ramai sebenarnya yang terjejas. Termasuklah semua orang-orang yang berjaya, betul Puan. Jadi sebenarnya input ataupun bimbingan itu sebenarnya yang membantu kita. Macam Puan sendiri, betul? Ya, sangat membantu. So jadi macam kita tak perlu risau, tak perlu pening sebab kita tahu sekejap je. Alah, lepas tu energi kita jadi high. Bila energi kita jadi high, kita buat apa sahaja pun jadi betul. Jadi macam tak sangka. So saya daripada saya tak meniaga kat kedai, saya jual dengan pes beras saya. So macam kita tak fikir banyak-banyak lah maksudnya. Dah tahu dah circle ni memang hebat. Memang maksudnya dok dah setiap minggu bila weekly tu dok masukkan kita punya ubat kat kepala ni kan. So jadi macam okay, tak apa, biasa je. Tak apa. Macam tu je lah. Maknanya bila dah berada dalam circle ni kita tak sempat nak bermain dengan emosi kita. Betul-betul Puan? Ya, tak. Saya perasan ramai kawan saya yang PM saya. Sampai hari tu ada dalam 20 orang kot yang bisnes yang tak ada dalam circle ni mesej saya. Macam mana nak buat, macam mana. Tapi saya just, sebab dia tak ada dalam circle, saya ada dalam circle. Alhamdulillah, syukur. Macam tu lah. Tak sempat nak fikir pun apa. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya apa yang dilakukan ataupun fasa yang dialami oleh semua orang adalah sama tuan-tuan dan puan-puan. Yang membezakan sebenarnya adalah tindakan dan keyakinan anda. Betul-betul Puan? Betul, sangat betul. Adalah kalau anda yakin, anda boleh je buat apa-apa. Tak perlu risau, tak perlu takut. Just follow je. Follow je. Trust the process, betul-betul. Ya, trust je the process tu. Follow je. You akan dapat apa yang you nak. Macam tu. Jadi Puan, boleh tak kongsikan sedikit, kita dah nak masuk ke tahun 2021 ni. Apa orang kata perkembangan Puan yang Puan dah plan sebenarnya sedikit saja untuk ke 2021 ini? Okay, plan ni kita untuk 2021 ni, kita akan buka lagi, sebenarnya kita 2023 kita akan buka sampai 12 cawangan di seluruh daerah Kuala Terengganu supaya senang orang akses nasi dagang atas tu ni, so tak payah pergi jauh-jauh. Tapi kita rasa macam 3 tahun tu lama lah. So bila kita plan ni, InsyaAllah kita 2021 Januari kita akan buka lagi 2 kedai yang betul-betul memang dah siap dah ni. 2 cawangan, lagi satu dekat bandar tu belum siap lagi renovate. So memang dah total 3 kedai ni confirm akan buka. So jadi lagi baki sekarang kita dah ada 2, 5. Sikit je lagi untuk kita capai 12 kedai dalam masa, saya rasa tak sampai 2023 lah. 2022 dah siap kot. Saya doakan sebelum 2023 Puan dah dapat capai apa yang Puan target ni Puan. Tak payah tunggu lama-lama. Ya, tak payah tunggu lama kot. Yeah boy. Betul. So Puan, ada tak orang kata sedikit pandangan ataupun nasihat kepada mereka yang di luar sana nak buat bisnes tapi tak tahu lagi macam mana nak mulakan, nak mana yang nak tuju, ataupun mereka yang dah buat bisnes tapi orang kata down, stuck di tengah jalan. So ada tak nasihat ataupun pandangan Puan sendiri kepada mereka? Okay, pada pandangan saya lah, saya dulu tak berguru, just follow je dok ni macam dalam diam lah. Tapi saya banyak melakukan kesilapan, jadi perjalanan saya tu lambat. Bila saya dah masuk Titanium ni dalam berapa bulan ni, saya rasa macam nak buka 2-3 kedai tu sekejap je. So kalau sesiapa yang nak memulakan perniagaan, wajib ada mentor, ada guru. Dan wajib menuntut ilmu lah. Jangan macam langgar, baiki. Langgar, pergi lambat. So pada pendapat saya, berguru lah. So jika kita berguru, kita ada macam circle yang sangat hebat. Yang sangat bagus. So bila kita down, ada orang yang tolong naikkan semangat kita. Kita tak sempat nak down pun sebenarnya. Tapi kalau kita seorang-seorang, kita tak ada siapa-siapa. Kita hanya pandai makan Panadol. Lepas tu tidur, bangun, macam tu je. Macam tu je lah. So kita apa yang saya simpulkan. Repeat benda yang sama kalau tak ada orang nak tampar kita ni.
Jalan, bangun, Ya, bangun. Betul betul. kan? Betul. Bila tak ada orang tambah memang betul-betul lah, kerana sebab saya pernah mengalaminya dulu. Sekarang saya pun terfikir kalau saya tak berada dalam circle ni, time pandemik ni, saya mungkin macam tu lagi. Jadi sekarang saya kalau loss pun saya dah boleh bagi bercuti lagi, saya boleh release. Tak ada nak makan Panadol lagi dah, tak ada nak pening-pening, tak ada. Sebab dulu saya banyak tahu makan Panadol. Sehari tu boleh makan macam overdose kot. Sebab pening salah Allah. fikir. Aduh. Okay Puan. So sebenarnya dah berbisnes ni, orang kata dah maju, dah berjaya sekarang, dan kalau Puan boleh share, apakah pencapaian yang Puan rasa dulu it's impossible untuk Puan capai, ataupun apakah yang telah Puan reward kepada diri sendiri dan keluarga Puan? Kalau bagi saya lah, dulu saya rasa macam susahnya nak beli rumah kedai. Susahnya nak buat rumah, apatah lagi nak beli kereta. So kita pakai je lah kancil apa yang kita mampu je lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, Allah dah makbulkan apa impian kita. Mudah, sangat mudah saya rasa. Kalau saya sekarang tak tercapai lagi, tapi saya rasa menuju ke jalan yang saya nak tu sangat mudah. Terbaik. Sebenarnya dengan kemahuan kita, dengan orang kata kesungguhan kita, pasti akan ada jalan. Macam Datuk Wira selalu cakap, dalam setiap permasalahan pasti ada peluang. Betul-betul Puan? Ya betul, dalam setiap masalah pasti ada peluang. Saya pun selalu pegang ayat tu. Ya, betul. Sebab ayat tu bukan saya nak kata powerful, tapi it's orang kata itulah kenyataan dalam kehidupan ataupun dalam dunia. Dalam setiap permasalahan yang ada, peluang itu ada. Cuma kita sendiri nak ambil orang kata permasalahan ataupun peluang tersebut dengan cara yang bagaimana. Betul-betul Puan? Ya betul, macam mana kita nak olah benda tu terpulang pada kita. Kita yang buat kehidupan kita, kita yang create journey kehidupan kita, kita yang create journey business kita. So semua tu atas kita. Betul. So Puan, orang kata Puan dah lalui dah sebenarnya fasa pandemik ni, dan Puan pun kata sebenarnya ada waktu-waktu yang Puan orang kata tersungkur juga. Tapi apakah yang Puan rasa perkara betul yang Puan buat dengan ilmu yang Circle Titan ni beri, ataupun Datuk Wira Dr. Azizan sendiri berikan kepada Puan? Maksudnya macam mana ya? Maksudnya perkara betul yang Puan rasa Puan buat, aku kena maintain ni, aku kena sustainkan bisnes ni. Apa langkah-langkah yang Puan ambil? Okay, yang paling saya itulah saya stay positif lah. Stay positif dan saya lalui sebab saya rasa bila kita lalui benda tu, sebab benda ni masa akan berjalan, kita just lalui dan kita perbaiki apa yang dah kita buat betul. So benda tu saya rasa sangat bagus lah, sebab saya sebelum ni saya dah buat benda ni tapi kita meniaga okey je, tak ada masalah. So sekarang ni pandemik, kita lalui je benda tu tapi kita tambah lagi, tambah macam untuk kita perbaiki lagi, untuk kita perkuatkan lagi benda tu supaya dia jadi lebih cantik, lebih elok. Dalam pandemik ni dia dapat jalan dengan yang baik. So dia jalan je macam tu bagi saya. Betul, dan itu adalah sebenarnya persediaan untuk game 2021 juga. Betul-betul Puan? Ya, Untuk betul. Sangat betul. Ya, sangat betul. Dan Puan, sebenarnya orang kata dalam pandemik ni banyak yang kita lalui. Macam Puan sendiri dah lalui fasa-fasa itu, dan dengan bimbingan ini juga sebenarnya Puan masih lagi maintain ataupun sustain dalam industri Puan. So saya nak tanya pada Puan, adakah perlu bagi mereka-mereka yang berbisnes ataupun mereka yang nak ubah kehidupan ini, perlu ke mereka ni ada rasa ketakutan tu Puan? Oh, macam bagi saya lah, sesiapa je lah yang nak berbisnes ni, dia kena buang betul-betul rasa takut tu. Sebab saya pernah lalui benda tu dulu. Tapi bila saya berada dalam circle ni, saya dah tak takut apa-apa dah. So sebab kita sebenarnya ilmu lah. Bila kita ada ilmu, kita dah tak takut apa-apa dah. Kita just pergi je, pergi macam tu. Kalau tak ada ilmu memang kita takut. Macam tu lah bagi saya. So kunci kejayaan tu adalah untuk buang ketakutan tu sebenarnya dengan ada ilmu, betul? Ya betul, kunci kejayaan memang ada ilmu je. Kalau tak ada ilmu memang kita takut. Apa benda je memang kita takut. So kalau kita dah ada ilmu, memang orang cakap apa lah, just pergi je, buat Macam Datuk Wira cakap lah, buat je. You dah tahu dah you nak buat apa, buat je. Ya betul, buat je.
Just do it! Saya sangat percaya benda tu. Tak payah takut, just buat je sebab saya selalu macam kawan-kawan cakap, betul ke you nak buat ni? Betul ke? Tak apa, buat je. Macam tu. Tapi alhamdulillah setakat hari ni saya berniaga berhasilkan buat je tu lah. Berhasilkan benda yang berani tu lah apa yang jadi hari ni macam tu. Betul, so tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton kita, sebenarnya ketakutan itu tuan-tuan dan perempuan ataupun penghalang terbesar bagi kejayaan anda adalah sebenarnya diri anda sendiri. Diri Setuju tak sendiri, dengan saya? ya. Betul. Penghalang terbesar adalah diri sendiri. Betul, sangat betul benda tu. Kalau mindset you, kalau apa nak cakap, benda-benda yang tak elok yang berada dalam kepala you, memang benda tu susah, memang sangat suka. Sebab saya ada kawan-kawan yang dululah, yang sebelum saya masuk Titanium ni, yang banyak cakap benda-benda yang mengarut lah. Maksudnya memang dia pada tahap tu lah kalau dia tak nak ubah. So kita yang apa buat diri kita. Macam Betul. tu lah. Kita yang control the situation. Otak kita ni sebenarnya bukan orang luar. Betul-betul. Ya, betul. Jadi tuan-tuan dan perempuan, orang kata jangan takut untuk ambil satu tindakan ataupun langkah yang berani bagi mengubah masa depan anda, tuan-tuan dan perempuan. Semuanya orang kata the power is in your hand. Decision tu adalah orang kata kehendak anda. Anda yang tentukan di mana tahap anda ingin berada. Tengok macam Puan Saidatul Jamilah sekarang. Daripada dulunya ada ketakutan, daripada dulunya apa orang kata rasa terbakar dengan skeptical orang-orang yang berada di sekeliling beliau. Lihat di mana tahap beliau sekarang. Dan saya sangat bangga sebenarnya dan saya teruja untuk menemu bual Puan Saidatul sendiri. Sebab apa tahu Puan? Sebab dengan hanya branding nasi dagang sahaja Puan boleh berada di tahap ini. So saya sangat proud. Come on. Nasi dagang sahaja boleh jadi macam ni. Betul Puan? Betul. Saya pernah terbakar tau. Macam adalah makcik hari tu masa saya mula-mula bisnes cakap nasi dagang je. Jual nasi dagang je, mana boleh pergi jauh. Setakat duduk sini tak apalah. Dia kata niaga je lah macam tu. So saya rasa macam makcik tolonglah makcik. Maksudnya nasi dagang, apa-apa yang kita berniaga pun kita boleh pergi kalau kita tak takut apa-apa. Kita just buat je macam tu. So, betul, apa saja yang kita lakukan pasti boleh berjaya sebenarnya. Ya, betul. Cuma jangan terlalu fikir dengan apa yang orang kata tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat je apa yang kita nak buat. Biarkan orang-orang ni dan ambil itu sebagai semangat untuk bakar anda dan buktikan kepada orang-orang yang bercakap ini yang anda boleh berjaya tuan-tuan dan puan-puan. Setuju Puan? Ya, betul. Sangat betul. Saya dulu sangat fikir apa yang orang cakap. Tapi bila saya masuk Titanium ni, saya tak fikir dah apa yang cakap ke apa. So, kita growth cepat tau kalau kita tak fikir apa orang cakap. Jadi, fikir apa yang ada dekat kepala kita je lah. Jangan fikir orang. Kita akan cepat lagi. Betul Puan. Jadi apakah orang kata kata-kata akhir Puan untuk menyeru mereka ni ubahlah hidup ataupun terus maju jaya dalam bisnes, atau apa kata-kata akhir Puan kepada yang mereka yang sedang menonton kita ni? Bagi saya lah, saya sekarang ni ramai yang PM saya, best ke masuk Titan ni, best ke join Richwood ni, macam mana? Di sini saya nak bagi tahulah, maksudnya sangat best bila you ada networking yang hebat, guru yang sangat high energy, so you tak sempat nak stop tengah jalan. You akan jadi nak cakap, best, sangat best. Jadi you akan pergi cepatlah walaupun you berniaga apa sekalipun, wajib you ada mentor. Itu bagi saya lah. Yang last, saya rasa kalau macam kawan-kawan kan nak berniaga, janganlah takut. Teruskan je. Sebab bagi saya berniaga ni kita hanya berserah diri kepada Allah sahaja. Sebab semua tu rezeki daripada Allah. Kita just berdoa. Kita tak bergantung kepada manusia. Rezeki hari ni, esok atau lusa hanyalah Allah yang tentukan. Saya rasa bila saya berniaga ni, diri saya lebih dekat kepada Allah. Sebabnya kita setiap hari kita dengan Allah sahaja. Kita tak ada nak percaya bomoh ni bagi ni ke apa ke. Kita hanya ada Allah sahaja. Kalau Allah bagi rezeki banyak hari ni, banyaklah. Kalau Allah bagi rezeki sikit, sikitlah. Jadi kebergantungan kita bila kita berniaga ni
sangat rapat dengan Allah sebenarnya. Itu saja. Dan yang Betul, last terima jangan kasih lupa, Puan. Aha, uh, apa tu? kalau Jangan lupa. last kali jangan lupa sesiapa yang datang ke Terengganu jangan lupa singgah ke nasi dagang atas tol. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kalau ke Terengganu ya, singgah di nasi dagang atas tol. So saya nak tambah sikit sebenarnya daripada perkongsian Puan Saidatul ni, kita memang orang kata memang kita kena dekat dengan pencipta kita tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita sendiri rohani kita tidak kuat, bagaimana sebenarnya rezeki itu nak datang kepada kita? Dan yang penting sebenarnya selain dari itu, committed. Bersungguhkah kita dengan apa yang telah dia berikan kepada kita? Bersungguhkah kita nak ambil rezeki itu? Bersungguhkah ataupun committedkah kita dengan apa yang dah dia turunkan? Kita tak nak benda tu jadi sia-sia tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak bagi manfaat ke seluruh umat yang ada tuan-tuan dan puan-puan. So, terima kasih banyak Puan Saidatul Jamilah kerana sudi luangkan masa sampai orang kata perkongsian. Dia nak bagi perkongsian ni sampai duduk dalam kereta lah orang kata. Tengok effort dia tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Puan. Terima kasih juga Tuan Aman dan pihak Richworld sudi menembuah saya. Sorry ya kalau ada apa-apa kurang. Tak ada masalah, perkongsian Puan ni best sebenarnya. Dan saya percaya orang yang menonton kita pada malam ini akan terinspirasi banyak sebenarnya dengan kisah yang Puan dah orang kata bercerita ataupun berkongsi dengan kita pada malam ini. So Puan, saya doakan Puan kaya dan berjaya bersama-sama dan saya doakan Puan sejahtera dunia dan akhirat dan sentiasa berbahagia bersama keluarga Puan. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih. Alright, kita jumpa lagi Puan. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan jumpa di luar. Assalamualaikum Puan, jaga diri. Waalaikumsalam, bye. Tuan-tuan dan puan-puan, nasi dagang atas tol pun boleh buat juta-juta tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kenapa tuan-tuan perlu ada rasa ketakutan dalam diri untuk mulakan sesuatu? Ketakutan itu boleh ada tuan-tuan dan puan-puan, tapi jangan melebihi semangat tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sesuatu yang bermain di dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ingin tuan-tuan lakukan, sentiasa bermain dalam kotak fikiran dan hati tuan-tuan dan puan-puan, lakukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Jangan buang masa, jangan orang kata fikir terlalu lama. Kerana apa? Bila tuan-tuan dan puan-puan sering berfikir, orang kata keputusan tu akan jadi tak certain tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk certainkan benda tu, tuan-tuan dan puan-puan perlu cari ilmu. Perlu cari guru untuk bimbing tuan-tuan dan puan-puan. So macam mana dengan perkongsian hari ini? Saya percaya banyak input ataupun inspirasi yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Jadi orang kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan fikir, the power is in your hand. Tuan-tuan dan puan-puan yang lakukan keputusan tersebut, fikir betul-betul dan buat saja tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang penting, yakin, committed dan trust the process. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam temu bual yang seterusnya. Sementara itu, jaga diri tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.